Okey, kita mulakan bab terakhir iaitu bab 10. Saya mula dengan menulis pada whiteboard. Sebab 10.1 ialah pengertian kemerdekaan. Benda yang simple. Bermakna kan, awak rasa susah sebab ramai pemimpin bercakap. Betul tak? Awak nampak ada seorang Nelson Mandela, seorang Soekarno, seorang Gandhi. Siapa botak ni? Lepas tu seorang lagi Tun. Tun! Lepas tu seorang lagi Tunku Abdul Rahman. Banyak sangat diorang cakap benda bebel-bebel. Macam mana kau nak menghafal? Betul tak? And sebenarnya penggubal, yes. Penggubal peperiksaan, dia takkan piau sangat sampai soalan struktur minta apakah yang dikatakan oleh Tunku Abdul Rahman tentang kemerdekaan. Dia tak kejam itu. Dia tak sekejam itu. Cuma akan keluar maybe satu dua soalan objektif. Dia bagi satu pernyataan, contoh pernyataan Tunku, dia bagi. Lepas tu, pilihan jawapan. Siapakah yang memberi ucapan ini? Itu je. So sekarang, cara saya, macam biasa, bila orang bercakap bagi pandangan, saya tak hafal siapa ni cakap apa. Tak. Saya kata, orang tu siapa. Tengok personality dia. Baru kita tahu. Jom pergi yang pertama. Ini bab 10 pemasyhuran kemerdekaan. Orang pertama, Syed Jamaluddin Al-Afghani. Rasanya Al-Afghani tu orang mana? Al-Afghani. Orang mana? Orang Israel ke? Yes, orang Afghanistan. Kalau awak ingat dulu-dulu, awak ingat tak bab nasionalisme? Jamaluddin Al-Afghani dengan Muhammad Abduh, dia buat apa? Idea Islah kan? Dia buat pembaharuan dalam Islam untuk melawan penjajah, betul tak? Kan, itu dia punya idea utama. Maka orang berjanggut yang handsome tak handsome, aku pun tak tahu, aku lagi handsome. Gitu kan. Dia ni memang legend lah kan, ulama lah kan. So, kita nak tahu dia nak cakap apa sebenarnya, betul tak? So, senang cerita, dia nak dua saja. And dia orang Afghanistan, dunia Arab. Maka apa yang dia nak dalam kemerdekaan juga dalam bahasa Arab. Yang pertama, jinsiyah. Dia je lah yang ada istilah Arab. Pemimpin lain tak ada istilah Arab. Sebab dia bukan orang Arab. Dia Arab. Gitu. So, jinsiyah dan juga wataniyah. Kalau awak nampak dekat soalan objektif, kemerdekaan ialah bla 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 yang mesti ada jinsiyah dan juga semangat kebangsaan iaitu wataniyah. Siapakah memberi ucapan tersebut? Terus ingat. Macam tu je. Awak tak payah nak over sangat. Ya Allah, siapa yang banyak baca ni? Ya Allah. Akhirnya engkau pening kepala. Sedangkan engkau ada 19 bab lain untuk hafal and faham and relate. And otak engkau orang masa hari exam tu akan piau. Selalunya pada kertas satu, otak akan, wah, Hana pun on camera, siap, muafak on camera, ya Allah. Ya Allah, nak nangis. Okey, sambung, tak apa. Kan, boleh nampak tak? Cara saya, Sarah on camera, ya Allah, nak nangis. Ya Allah. Okay dah, tak apa. Wah, aku celebrate. Kamarul, kau boleh choose your wife kat sini, okay? Kau boleh pilih Ana, kau boleh pilih Sarah. Choose. Okay, I tak kisah. Okay, tak apa. Sebab I nak single sampai I mati. Gitu. Okay, sambung. So, jinsiyah dan juga wataniyah. So, kalau kau nampak kat buku teks, ada kan benda ni. Dia kata, perjuangan bagi menghadapi penjajah adalah disertai dengan semangat jinsiyah. Kebangsaan. Bangsa. Jins kat depan. Maksud bangsa. Lepas tu dia kata, wataniyah. Apa yang awak pernah dengar dekat BM? Watan. Kan? Awak selalu guna dalam karangan kan? Untuk menjaga kebajikan anak watan. Untuk memastikan anak watan berjaya. Engkau watan ni apa? Macam wantan tu ke? Kau makan mie wantan ke? Bukan. Watan itu tanah yang merdeka. So sekarang ini perlu ada kebangsaan dan juga bangsa yang merdeka. Cukup. Siap. So dia ada bangsa yang merdeka. So dia ni cakap nak lawan penjajah. Sebab tanah Arab kan lawan penjajah. Itu dia keluarkan idea Islam. Ingat tak? Remember tak? So sekarang ni dia bersatu padu mempertahankan maruah diri. Apa lagi? Bangsa, tanah air, bangsa dan juga dia orang Islam dan juga agama. Siaplah dia. Kalau contoh dia tanyalah, kalau lah penggubal soalan gila tahun tu, kan? Apakah yang dikatakan ni? Kalau dia tanya pasal maksud kemerdekaan oleh tokoh, maksud kedaulatan, nanti form 5 kita belajar kan?
Awak tak perlu hafal sebiji ayat panjang-panjang. Tak perlu. Tapi yang awak perlu hafal ialah point. Contoh, pemeriksa akan cari point dekat istilah. Contoh nanti kedaulatan ada istilah Supranus kan. So dia nampak Supranus, dia tanda. Dia tak kisah awak panjang berjela mana. Tak, ini bukan karangan. Tidak. Dia nampak point. Awak tulis panjang. Apakah yang dikatakan Syed Jamaluddin? Jinsiyah. Jinsiyah satu markah. Yang panjang berjela sebelum tu, dia tutup mata saja. Itulah sejarah. Indahnya sejarah SPM. Tolong ingat. SPM sajalah cabaran paling besar dalam hidup awak. Percayalah. Ramai orang keluar, dah besar kan, dah ada anak cucu kan, dah ada anak cucu. Diorang kata SPM lah yang diorang rasa paling peritnya, ya Allah. Jadi kalau awak berjaya hadap benda ni, berjaya hadap benda ni, lagi-lagi dengan awak silibus macam siut, awak sekolah sebulan je, pasal awak boleh hadap, memang tabik lah. Hari tu Menteri Pendidikan tabik kita orang kan, tabik pakcik kepada anak-anak sekalian. Anjir betul menteri tu. Nanti dia tabik korang pula. Jadi maknanya sejarah ni macam sekarang lah yang awak hafal tokoh-tokoh ni, awak nampak susah tau. Dia ni bapa nak cakap banyak sangat. Tak payah. Awak fahamkan dia siapa dulu. Dia baru awak, mesti ada nak cakap pasal ni. Macam tu. Sebab kemerdekaan, semua orang memperjuangkan benda yang sama. Kalau awak perasan, bab 1 kita start pasal kedaulatan kan. Pasal iktiraf orang iktiraf kita sebagai orang yang sah, betul tak? Bab 2 nasionalisme. Penjajah datang, kita JSJ kan, jajah sedar juang kan. Akhirnya kita merdeka, betul tak? Akhirnya dia membawa kepada apa? Kemerdekaan. Itu je. Sebiji macam tu. And kalau awak perasan, form 5 bab 1 kedaulatan kan. Kedaulatan, maksud kedaulatan lah, benda kedaulatan. Bab last pasal antarabangsa kan. Kalau tak ada kedaulatan negara, adakah kita diiktiraf di peringkat antarabangsa? Tak kan? Yes, itu kaitan dia. Nampak? Flow. Sebiji. Boleh faham dekat situ. Okay, pemimpin kedua, Syed Jamaluddin dah settle. Kita ada nama Soekarno. Macam kita tahu, dialah presiden pertama Indonesia. Betul? Okay, dia presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno. Lepas tu, bila dia memerdeka, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Betul tak? Lepas tu oleh Jepun. Kan? Lepas tu dia merdeka dulu. Kan? Dia merdeka dulu. So, dia nak kemerdekaan apa? Means bebas lah. Bebas selama-lamanya. Poin pertama. Poin pertama, bebas selamanya. Okey. Cukup tak kat situ? Tak. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk berfikir. Lepas tu daripada penindasan, daripada rejim autokratik. Autokratik tu apa? Aku pernah ajarkan sistem autokratik, satu pemimpin dekat atas, dia je yang buat keputusan, yang lain kena setuju. Betul? Ini rejim. Rejim bermakna pemerintahan yang macam cakap, bukan oleh rakyat. Bukan pemerintah rakyat macam demokrasi. Itu bukan rejim. Rejim tu sejenis pemerintahan. Yang ganas pun ada, yang zalim pun ada, bla bla. So autokratik dia tak nak. Kalau awak ingat, dia tak nak daripada siapa? Dia tak nak ditindas daripada siapa? Tak nak ditindas daripada penjajah Belanda. Tak nak daripada penjajah Jepun. So I nak memerintah sendiri. So dia merdeka. Indon pun berjaya merdeka. So pandirlah, dia punya ayat macam ni. Pandirlah sesuatu bangsa penjajah jika berfikir bangsa yang dijajah akan terus didominasi oleh mereka. Pandir tu apa? Apa tu pandir? Pak Pandir. Pernah dengar tak Pak Pandir? Kan? Cerita Pak Pandir yang dia bela-bela bapak tu, macam bodohnya dia tu. Kan? Pandir bermaksud bela. Lurus. Macam bingai kan? Lebih kurang macam tu. Maksudnya, orang putih ni, orang penjajah ni memang bingai, belalah kalau kau rasa kita orang takkan lawan. So akhirnya, dia nak melawan. So, mereka yang dijajah menganggap hilang dominasi asing. Penjajah keluar, pembebasan. So, Soekarno bebas. Cukup. Bebas macam mana? Berfikir daripada penindasan. Lepas tu, akhirnya bila dah merdeka tu, masyarakat terbentuk ialah demokratik. Tanpa kasta, tanpa sistem, tanpa beza kaum, apa bagai. Macam mana macam tu pula? Dia benci autokratik,
dia benci yang seorang pemimpin je kat atas, so I cancel lah benda tu. I gantilah dengan apa yang I nak, demokratik. Sebab itu nama dia Presiden Soekarno. Hari tu Muafah ada tanya saya, ikut Muafah I tanya pasal apa beza demokratik dengan republik, betul tak? Kan? Muafah ke tanya ke siapa yang tanya? So, apa beza demokratik dengan republik? So, demokrasi ialah salah satu, demokrasi ialah sistem kan? Sistem umum. Maksudnya rakyat memerintah. Okey. Tapi macam mana rakyat memerintah itu berbeza. Kat Indon, republik, pemimpin, presiden. Dekat Malaysia, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Pairing, tak boleh pisah dua tu. Kenapa tak boleh dipisah? Nanti form 5 korang akan belajar untuk mengelakkan dominasi kuasa. So kuasa tu imbang. So raja takkan jadi gila kuasa, rakyat pun takkan jadi kemaruk akan kuasa macam apa yang terjadi sekarang. Oops, tercakap pula. Kan? Begitu. Okey. Pemimpin yang ketiga, Rashid Ridha. Rashid Ridha korang mesti tak tahu siapa kan? Kau mesti bela-bela kan? Siapa dia ni? Ya Allah, Ridha. Kita redha je lah. Itu redha. Ridha lain. Redha lain tau. Ejaan nampak sama kan? Rashid Ridha. Siapa Rashid Ridha? Dia pemimpin Iran. Dia pemimpin di Iran satu masa dahulu. Bila Iran, dia negara Islam, pernah dijajah. Maka macam mana beza, apa maksud kemerdekaan bagi dia? Bebas juga, bebas sama macam Soekarno, tapi lain, bukan selamanya dari penjajah barat. Dia kata kedaulatan macam mana? Dia negara Islam. Iran, kerajaan yang sangat power dalam Islam. Ingat tak masa saya kata Perang Dunia Pertama, Khalifah Uthmaniyah jatuh kan? Lepas tu kita dah tak pakai sistem khalifah dah kan? Sampai sekarang dah tak ada khalifah Islam, betul? Si dia ni, Rashid Ridha memerintah selepas Uthmaniyah. Dia nampak Uthmaniyah jatuh. And dia nak Islam naik balik. Barat, I don't want Barat, I nak Islam. So saya nak naikkan balik Islam macam mana? Uthmaniyah tumbang sebab sistem khalifah lemah. Jadi saya nak naik, saya naikkanlah sistem khalifah. Saya wujudkan, menghidupkan sistem khalifah. Saya hapuskan sistem ikatan perkauman. Gitu. Okay, pernah dengar tak perkataan As-Sabiah? Pernah dengar tak? As-Sabiah pernah? Semangat kesukuan. Betul tak? Orang Arab, Iran pun sama lah. Orang Arab, dia suka betul dengan sifat perkauman. Dia bangga dengan identiti kaum dia. Sangat bangga. Nazi pun, Hitler, bangga dengan bangsa dia, bangsa Aryan. Betul? Sampai sanggup kata bangsa dia is the best. Yes, betul. Deutschland. Yes. Dan juga bangsa Itali pun sama. Sebab dia guna fahaman fasisma kan? Benito Mussolini. Ingat balik. Dia berkait setiap benda tu. Jadi, mereka yang merasakan kaum dia power dari kaum yang lain akan menjajah. Akan luaskan kuasa. Sebab dia kata, kaum kau lembik. Lopek lah. Aku pijaklah kepala kau. Macam tu. Tapi Rashid Ridha tak nak. Dia kata, no way lah. Bila dia nak mengamalkan Islam dan sistem khalifah, apa asas Islam? Semua orang adalah sama di sisi Tuhan. Betul? Yang membezakan hanyalah takwa saja. Jadi Islam menekankan konsep kesamarataan. Dia nak Islam. Dia nak sistem khalifah, maka dia tak nak perkauman. Gitu. Awak tak payah hafal benda panjang-panjang. Hafal poin dia je. Poin yang pemimpin tu nak cakap. Cukup. Berdasarkan personality dia. Nombor 4. Nelson Mandela. Okay. Nombor 4, Nelson Mandela. Kenal tak siapa Mandela? Kenal? Memang orang Afrika. Tak kena orang Asia pula. Okay. Nelson Mandela. Dia presiden pertama Afrika Selatan. Ni, dapat ni. Ni muka dia. Saya ada buku dia. Ni Nelson Mandela ialah presiden pertama Afrika Selatan. And dia membatalkan, menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan. Pernah dengar dasar apartheid? Korang buka tingkatan 5, korang buka bab terakhir, dasar apartheid. Betul tak? Malaysia dan kat PBB pun melawan dasar tu. Apa tu dasar tu? Dasar diskriminasi kaum. So Nelson Mandela tolak. So dia dikenali oleh semua. So kita dah tahu
Dia memperjuangkan hak asasi manusia. Dia memperjuangkan tak ada lagi lah orang kulit hitam, orang kulit putih, lain-lain. Tak ada dah. Tak nak benda tu. Nak semua dilayan sama rata. Tolong search nanti dekat Google. Dasar Apartheid. Nanti korang akan sedih bila korang tengok realiti dia, apa benda yang terjadi. Tak? So, apa yang dia nak cakap kalau merdeka? Merdeka ialah kebebasan bukanlah pertempuran. Bukanlah battle nak lawan kumpulan ataupun orang warna kulit. Tapi satu pertempuran melawan sistem yang menindas. Sistem yang menindas. Soalan, sistem apa? Sistem apartheid tersebut. Dia pernah dipenjarakan tau. Selama 20 lebih tahun lah. Dari zaman dia remaja, dia keluar dah tour. Dah umur 40 lebih, dia keluar tu, terus masuk pilihan raya, menang jadi presiden. Betapa bersatunya rakyat Afrika Selatan bawah dia. Afrika Selatan ni dia lain macam sikit. Afrika Selatan dia dijajah British. Okay, orang British dinamakan sebagai Afrikaner. Okay, dia dijajah British. Ni saja nak cerita lah. Tapi British jadikan seolah dia lah orang asli, orang asal di Afrika Selatan. And 90% kekayaan Afrika Selatan dia orang pegang. And 10% lagi orang Afrika Selatan yang dah sedia miskin berebut-rebut. Itu menyebabkan dasar apartheid tu pula. Contohnya orang kulit hitam tak boleh pergi toilet orang kulit putih. Beza. Toilet lain-lain. Orang kulit hitam tak boleh keluar rumah lepas pukul 6. Orang kulit hitam tak boleh kahwin dengan orang kulit putih. Haram. Dilarang sama sekali. Macam tu. Jadi bila awak faham, itu keperjuangan Nelson. So perjuangan Nelson dia nak lawan sistem yang menindas satu. Lepas tu dia nak kebebasan dicapai melalui politik bebas perhambaan. Yes. Orang Afrika kan dilayan sebagai hamba. So tak naklah hamba dah. Bebas perhambaan, kemiskinan dan juga penderitaan. So semua rakyat akan bersatu. 4 pemimpin sudah settle. Nampak? Awak tak perlu menghafal panjang-panjang peregan apa dia hafal. Fahamkan mesej yang nak disampaikan sudah cukup. Nombor 5, Mahatma Gandhi. Siapa Gandhi? Mahatma Gandhi ialah Perdana Menteri pertama India. Dia pengasas kemerdekaan, bapa kemerdekaan India. India merdeka lagi awal. Ogos juga. Merdeka lagi awal 1945. Tak silap. 1945 kot ke 47, lupa dah. Daripada British dia lagi awal. And orang British dia lagi menghargai India tau daripada tanah Melayu. Yes. Sangat menghargai India. Sebab kekayaan dia sangat marvelous. Awak boleh search. Awak dah lupa, cuba ingat balik dahagi India. Ingat balik yang dahagi tu. Bukan dahaga, dahagi. Kan? Dahagi India, yes. Itulah. Sama lah dengan sekarang ni. So Gandhi ni, dia punya cara untuk merdeka senang. Harmoni. Tak nak pertumpahan darah. Tak nak lawan-lawan. Kita bebas dengan aman dan sentosa. Jadi apa yang dia nak pasal kemerdekaan? Dia nak kita berjaya dalam politik. P, politik, ekonomi. E, S ganti dengan apa? M. Apa tu? Moral. Sebab dia tak nak berperang. So warga negara urus sendiri negara dia, walaupun sukar, agar komuniti hidup dalam keadaan harmoni. Siap. Dah, tak hafal apa dah. Itu je lah. Nombor 6 pula. Nombor 6 siapa? Tun Temenggung Jugah anak Barian. Jugah ini ialah pemimpin Sarawak. Okey, pemimpin Sarawak. So bila ada merdeka, tolong ingat, Sabah Sarawak dah masuk Malaysia belum? Belum. Bila belum, dia dijajah direct oleh British. Betul? So bila dia dijajah, dia nak bebas juga. So bila dah merdeka, keselamatan negeri terjamin. Lepas tu penduduk siapa? Peribumi Sarawak. Yes. Peribumi Sarawak sanggup berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Lepas tu bila dah merdeka, bolehlah lawan ancaman komunis. Siap. Sebab Sarawak settle. Jangan ingat Sarawak tak ada komunis tau. Sarawak ada tau. Ada. Jangan ingat tak ada. Awak ada. Stay sendiri. Okay, nombor 7. Tun Fuad Stephens. Tun Fuad Stephens, awak boleh searching. Kalau ini Sarawak, ini siapa? Sabah.
Dia ialah Menteri Besar pertama Sabah ke yang di Pertuan Negeri Sabah yang pertama? Antara itulah, saya dah lupa dah. Okay, Fuad Stephens, kalau dia merdeka, dia kata pribumi Sarawak akan berkorban untuk negara dia. Lepas tu boleh ni komunis. Itu juga. Kalau Fuad Stephens, Sabah dulu bukan Sabah. Sabah dulu bukan Sabah. Nama Sabah dulu ialah Borneo. Borneo Utara. Ingat tak SBUB? SBUB menjajah Sabah kan? Syarikat apa tu SBUB? Starbucks ke? Tak. Starbucks saya minum setiap hari. Kan? Starbucks kan? SBUB ialah Syarikat Borneo Utara Berhad. Kenapa tak buat SSB, Syarikat Sabah Berhad? Tak nak Borneo Utara juga. Kan? So dah ada Borneo Utara Berhad. So bila dah merdeka, Borneo Utara terjaminlah generasi masa depan. So, Tanah Melayu pun yang dah merdeka, sekarang ni diorang tak jual Tanah Melayu lagi tau. Sama-sama belum lagi. Dia nampak Tanah Melayu dah semakin maju bila merdeka kan. Sebab semua benda diorang decide sendiri. Maka menaikkanlah semangat orang Sabah. Yes, siap dah. So, siapa lagi saya tak sentuh? Dua lagi. Siapa? Ya. Satu ialah Tunku Abdul Rahman, Bapa Kemerdekaan. Yang seterusnya last sekali, saya punya idola Tun Dr. Mahathir Muhammad, Bapa Pemodenan. Tengok beza dua ideologi ni. Tunku kata dia nak kita merdeka. Dia kata bila merdeka inilah perhentian kita untuk negara yang berdaulat. See, orang yang utama, orang yang penting, semua yang penting akhirnya akan pergi mana? Daulat. Nampak? Iktiraf, sah, copyright. Gitu. Macam awak lah, awak nak beli makanan halal, awak lagi jamin, awak lagi mengaku awak boleh makan. Bila ada cop halal ke bila tak ada? Bila ada kan? Bila dia yang jakim cop halal, awak lagi sure. So samalah. Kalau kita tak ada berdaulat, macam mana negara lain nak tengok kita? Malaysia ni okey ke, boleh ke? Macam tu. Orang tak yakin. Tak yakin untuk bekerjasama dengan kita. Macam tu. So, daulat. So, bila Tunku Abdul Rahman kata dah daulat, so rakyat perlu berkhidmat untuk negara yang baru, berusaha dengan tenaga dan fikiran. So, ini function rakyat. Rakyat kena buat apa? Usaha, tenaga, fikiran. So, akhirnya adil dan bebas. Siap. Siap. Itu bila dia berjaya merdeka. Bila tahun-tahun dah berlalu, Perdana Menteri keempat pula naik. Tu Dr. Mahathir, dia memodernkan negara. Dia nampak orang Melayu, orang Tanah Melayu ni, orang Malaysia ni dia dah macam lupa. Kan? Tu dia kata Melayu mudah lupa. Dia selalu cakap benda tu. Melayu mudah lupa. Dia bukan lupa apa tau. Bukan minum jus semut lepas tu lupa. Bukan macam Sepati minum jus semut, minum semut masa makan cereal. Masa dia makan cereal tu masa dia lupa. Bukan tu. Tak. Lupa dekat sini maksudnya lupa asal usul dan sebab utama kenapa kita merdeka. Itu sebab saya kata mengisi kemerdekaan lebih susah dari menuntutnya. Betul tak? Terus sekarang ni Tuan Dr. Mahathir kata apa? Merdeka bukan sekadar bebas dari penjajah. Bukan. Bukan sekadar itu. Tapi menghayati. Yes. Ingat Tun. Dia menghayati semangat jiwa merdeka dengan berjaya macam mana? Sayang sepenuh hati. First step, sayang dulu. Kalau awak nak pikat girlfriend atau boyfriend awak, sayang dia dulu. Lepas tu kedua, saya sanggup redah lautan api untuk awak. Bermakna sanggup berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Cik, nyanyi lagu Hang Tuah siap. Kan? Betul lah. Awak sayang dulu, tak kenal tak cinta kan? Sayang dulu and then berkorban untuk negara. Barulah terisi kemerdekaan tu. Bayangkanlah awak tak sayang Malaysia kan? Macam sekarang kan? Kes-kes teruk bagai kan? Awak tak sayang Malaysia kan? Awak sanggup tak berkorban untuk Malaysia? Tak. Ada yang sanggup keluar dari negara kita. Macam tu. Nampak tak? So, sayanglah negara awak. So, secara umumnya kita merdeka apa? 31 Ogos.
Tanggal 31 kan. Bulan 8, 57. So bebas dari kuasa asing. Kalau takrif Kamus Dewan Bahasa, bebas dari penjajahan, kurungan, naungan. Itu maksud literal lah. Lepas tu lagi negara yang berdaulat. Paling penting lah. Aku tak tahu berapa kali aku nak ulang. Daulat iktiraf. Daulat iktiraf. Bab 1 form 4, bab 1 form 5. Itu basic asas. Saya suka silibus awak, KSSM. Sebab dia nampak asas dia, nampak basic dia. Dulu kita orang form 4, form 5 kan? Tak tahu tak kita belajar apa? Bab 1 form 4 kita belajar pasal tamadun. Pasal tamadun Mesopotamia, Mesir Purba. So asas kita orang pada tamadun. So nampak storyline. Bab form 5 pun, bab 1 dia belajar pasal imperialisme. Perancis jajah Indochina lah, bagai-bagai itu. So asas dia membawa kepada merdeka, and then kita membina masa depan. Nampak tak asas? Sejarah memang macam tu. Sedar tak sedar, dah habis dah 10.1. Betul. Siap. Okay. Untuk 10.2. 10.2 is a bit different. Saya nak lukis kat kertas. Sebab 10.2 agak complicated. Banyak benda nak faham. 10.2 ialah bermakna saya nak merdeka, saya kena celebrate, sambut, kan? Macam awak lah, awak nak sambut birthday awak ke, awak nak sambut birthday crush awak ke, awak kena planning dulu kan. Kalau tak planning, tak jadi benda tu kan. Tak ngam kan, tak ngam. So bermakna untuk benda sebesar merdeka pun of course kena ada planning, betul tak? And orang Malaysia, Menteri Malaysia, apakah cara terbaik mereka untuk planning? Ya, mereka berbincang. Ya Allah, berapa kali nak bincang. Kami akan mengkaji. Kami akan berbincang. Kami akan mengkaji. Kami akan berbincang. Sampai kiamat bincang je. Penyelesaian gila. Tapi dulu, bincang-bincang penyelesaian ada tau. So, penyelesaian ni ialah membuat 2 jawatan kuasa. Pertama, AJK fizikal, betul? Jawatan kuasa fizikal. Dan yang kedua, jawatan kuasa sambutan. Okay. Beza apa dia? Beza terletak pada namanya. Tak payah risau. Fizikal maksud apa, dik? Sambutan maksud apa, dik? Tak payah risau, tak payah ni apa. Fizikal. Benda yang awak, contoh mental dalam otak. Kepala otak awak tak nampak. Rohani dalam hati. Emosi dalam badan awak, dalam otak, badan, hati, semua sekali. Tapi fizikal di luaran. Bermakna saya nak merdeka, saya tonjolkan dekat satu dunia. Kan? Apa? Akan aku tunjukkan pada satu dunia, kan? Lagu siapa? Lagu Hafiz Sohaib tu kan. Aku selalu tersenyum. Yang tu kan. Lagu tu. Okay, so physical luaran means saya tunjuk dekat satu dunia yang saya nak merdeka. So jawatan kuasa ni, persediaan ni, detik-detik ni, semua ni, peringkat persekutuan ada, peringkat negeri pun ada. Maksudnya semua join untuk plan buat sama. Tumpuan dia di mana? Tumpuan saya di mana? Sambutan saya akan berada di 2 tempat. Pertama, apa yang nama yang pasal merdeka, tempat mana pasal nama keluar nama merdeka? Ada 2 tempat je. Dekat KL dua-dua tu. Apa nama tempat dia? Satu dataran Stadium Merdeka, satu lagi dataran ya, 2 benda tu nama Merdeka sebabkan 2 peristiwa ni. Stadium Merdeka, kenapa tak ada nama stadium lain? Sebab stadium itu dibina khasnya semata-mata untuk momen ini. Power kan? Nak merdeka buat stadium. Fuyo kan? Nak kalau nak celebrate birthday crush, bina stadium. Tak ada. Gurau. Tak payah. Kan? So, sambutan pertama fokusnya akan diberikan kepada Stadium Merdeka dan juga Padang Kelab Selangor. Korang pun pelik. Padang Kelab Selangor cacat mana ni? Dik. Orang yang duk KL Hani duk KL, Kaisara duk KL, korang kan
Pernah tak korang lalu kat dataran tu, kan, korang lalu dataran, korang pandang kanan ada dataran Merdeka kan? Ada padang warna hijau tu kan? Lepas tu ada bendera Malaysia tegak-tegak tu kan? Lepas tu korang nampak tak ada macam satu rumah panjang kan? Rumah panjang yang atap tu yang nama dia Royal Selangor Club. Pernah nampak tak? Ada tak? Royal Selangor Club. Dia sebelah dengan Perpustakaan KL. Nampak kan? Sebenarnya Padang tu dulu dengan rumah kelab tu ialah kelab untuk keluarga diraja Selangor untuk main lumba kuda dengan main polo. Ya, kadang-kadang main rugby sekali. Serius. So, benda tempat tu dulu ialah tempat Sultan Selangor. And awak perasan tak? Seberang padang tu bangunan Sultan Abdul Samad kan? Kan? Bangunan Sultan Abdul Samad kan? Bangunan tu pula HQ Kerajaan Selangor. HQ. Pusat pentadbiran. Bukan kat Shah Alam dulu pusat pentadbiran Kerajaan Selangor kat KL tau. Kat bangunan tu. Ya. Jadi keliling itu ialah pusat pentadbiran Kerajaan Selangor. Berbanggalah anak Selangor. Saya lah tu. Gitu. Kan? Boleh nampak tak kat situ? Berbanggalah Selangor. Selangor 5,000 kes setiap hari. Bapak dia. Kan? Berbanggalah. Kesian kan? Berbanggalah. Boleh nampak? Itu sebab Padang Kelab Selangor. Akhirnya tukar nama Dataran Merdeka. So, teknik ketiga. Buat time. Yes, buat timeline. Sekarang timeline kita tak lari mana? Timeline kita lari tahun yang sama, bulan yang sama. 8 hari bulan Julai. Ini tahun 57. Kita bincang tahun ni je. Tunku Abdul Rahman, dia pergi kat Radio Malaya, dia ucap, okay guys, kita akan merdeka tak lama lagi. Kemudian 3 Ogos. 3 Ogos dia kata Datuk Abdul Razak pula. Ini Tunku Abdul Rahman. Diumum kat Radio Malaya. Dua-dua kat Radio Malaya. Ini Tunku Abdul Rahman. Lepas tu 3 Ogos Datuk Abdul Razak. Bakal timbalan dia kan. Datuk Abdul Razak. Dia pun umum kat Radio Malaya. Yang ini dia umum pasal merdeka bila. Okay y'all. Kita merdeka 31 Ogos. Why border. Kan. Yang ni 3 Ogos Datuk Abdul Razak mengumumkan. Okay guys. Kita nak merdeka buat macam ni. You all akan pergi ke dataran. Lepas tu you all tunggu pukul 12. Okay? Lepas tu bendera British turun, jalur gemilang naik. So dia menceritakan tentang atur cara kemerdekaan. And last sekali pada 31 Ogos. Perlu ke saya cakap? Tak payahlah kan. Kau faham sendiri lah apa jadi 31 Ogos. So macam yang saya cerita, fizikal menunjukkan, kita menzahirkan yang kita nak merdeka. Tapi nak tonjol apa? Menonjolkan identiti negara kita sebagai negara Malaysia. So penonjolan identiti yang pertama, nak tonjol-tonjol macam mana? Macam yang saya cakap, yang pertama paling main lah, membuat Stadium Merdeka, membina Stadium Merdeka. Reka bentuk dia Jux nama dia. Ada 20,000 tempat duduk, 3,000 berbumbung. Settle. Lepas tu perbelanjaan dia 2.5 juta ringgit. Nampak tak? Dulu tak mahal. Ya Allah, murah gila, 2.5 juta je. Sekarang 2.5 juta tu harga awak beli rumah tau. Beli rumah 2 tingkat je. Harga rumah 2 tingkat hari ni sama dengan harga Stadium Merdeka 60 tahun yang lalu. Bahaya. Nampak tak kat situ macam mana nilai duit berubah mengikut tahun. Kita belajar sikit ekonomi sikit kan, belajar pasal duit sikit. Dulu untuk ke sekolah, mak bapak kita dulu bawa 50 sen saja. Tak percaya, awak pergi tanya mak ayah awak. Kan? 10 sen beli bihun sup ke mi kari. 10 sen naik bas. 10 sen lagi kadang-kadang nak beli pemadam ke apa kan. 10 sen lagi, diorang selalu bila keluar sekolah ada ais kepal kan. Diorang minum ais kepal. Sedap masa tu. Diorang pergi sekolah, balik sekolah hanya perlukan 50 sen saja.
Nilai 50 sen 60 tahun yang lalu pada hari ini sama dengan RM5 kita. Empat nilai berubah. Kan kita RM5 pun tak cukup kan? RM5 pun tak cukup. Engkau beli nasi goreng kat kantin sekolah engkau pun meletup-letup RM3 habis. Lauk pun ciput, sayur tak ada. Dapat RM3 meletup, betul tak? RM1 beli air. Lepas tu balik pula. Lepas tu siapa yang phone nak kena top up phone pula. Nampak? Dia bila beralih zaman dia berbeza nilai. Okay? So next siap dibina pada 21 Ogos. Timeline 21 Ogos. Nampak tak? 10 hari sebelum merdeka dah siap. Timing cantik tau. Timing cantik kan? Lepas tu macam mana kita nak zahirkan lagi? Kita buatlah satu benda lagi. Kita bina istana negara. Kita bina istana negara. Siapa duduk bilik istana? Takkan pula awak duduk kan? Awak bukan orang diraja. So yang duduk ialah yang di-Pertuan Agong. Istana negara bukan dekat Jalan Lutau tau. Sekarang ni kan yang dia dekat atas bukit kan. Kalau awak lalu lah kat Jalan Kuching tu, dia dekat atas bukit tu kan. Dulu Istana Negara bukan kat situ. Dulu Istana Negara dekat tu. Awak tahu tak KL Central? Tahu tak KL Central? Yang on the way pergi on the way pergi nak arah ke Seremban kan. Okay, on the way dari KL Central, awak nak pergi Seremban, awak tengok kanan, dia ada istana dekat tanah landing biasa je. Dia bukan atas bukit, kat tanah biasa je. Tetapi sekarang dia dah jadi muzium diraja. So di situlah first ni Istana Negara. And dari situ nak pergi Stadium Merdeka 10 minit je. Sebab tu dia dibina kat situ. Sekarang ni kat Jalan Duta, bapak jauh tu kan. Bapak jauh. Okay, boleh So, yang ketiga. Macam mana awak nak tunjuk ni awak dah merdeka? Macam mana awak tunjuk dekat satu dunia yang awak ni dah merdeka, awak ni berjaya, awak ni, awak dah sah diiktiraf. Saya buatlah lagu saya, betul tak? Saya buat lagu. Lagu rasmi kebangsaan. Apa nama lagu rasmi? Negara. Yes, negaraku yang awak nyanyi tu. Negaraku, tanah tumpahnya berbulu. Okay, kan? So negaraku ni, negaraku diperdengarkan masa pengisytiharan kemerdekaan. Macam biasa, nak buat lagu, kena bincang. Semua benda nak bincang. Bila bincang, kena ada AJK. So AJK pemilihan lagu kebangsaan dipengerusikan bla bla bla. So dipengerusikan oleh Tun Abdul Rahman, dibantu oleh Yaakob Abdul Latif. Sebab tu ada nama sekolah SMK Yaakob Latif. Ada nama sekolah tu kat KL. Dia sempena nama orang ni lah, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia yang pertama. Okay. So dari mana asal lagu Negaraku? Lagu Negaraku sebenarnya lagu orang Perak. Orang Perak kampung saya. Lagu orang Perak nama dia Terang Bulan. Sekejap lagi buka YouTube dengar lagu Terang Bulan. Sebiji sama nada irama dengan Negaraku. Apa? Bukan. Terang bulan. Terang. Bukan terang. Ya Allah, terang bulan. Terang. So Terang Bulan boleh search kat YouTube sekejap lagi. Lepas tu dah settle dah kat situ. Lagu dia lirik lagu ditulis oleh Saiful Bahari. Saiful Bahari. Okey. Adakah ini cukup nak tunjuk yang saya dah merdeka? Belum. Awak pergi sukan Olimpik. Selain dipasang lagu awak, kalau awak menang pingat emas, kan awak tengok kat TV kan, apa lagi dia buat? Dia naikkan apa? Dia naikkan bendera kan? Dia naikkan. Dia pasang lagu, dia naik. So, cuba bayangkan. Kalau kita tak ada bendera, tapi kita merdeka, apa jadi? Kita menang pingat emas Olimpik, dia naikkan apa? Bendera putih. Tu kan? Tu sekarang baru naik bendera putih tu. Bukan dulu-dulu. Nampak tak? So, apa lagi isyarat nak tunjuk ke orang identiti kita? Bendera kebangsaan. So, bendera kebangsaan nama dia apa? Jalur Gemilang. Betul tak? Jalur Gemilang. So, bendera Persekutuan Tanah Melayu dibuat oleh siapa? Muhammad Hamzah. Dia bukan kaleng-kaleng Dia arkitek tau. Dia arkitek JKR Johor. Siapa orang Johor kat sini berbangga lah.
orang awak yang buatkan bendera kita. Dikibarkan rasmi 26 Mei 1950. First time. Dekat Istana Sultan Selangor. Dulu Kuala Lumpur bukan ibu negara KL. Belum. Dulu bukan. Dulu ibu negara macam mana? Dulu ibu negeri Selangor KL. Sebab dulu KL ialah Selangor. Boleh faham tak? Okay. KL dulu ialah Selangor. Sebab tu kalau awak perasan lah, awak dah berapa kali fikir sendiri. KL tengah-tengah Selangor. Perasan tak? Kan? Lepas tu kat bawah KL Putrajaya. Putrajaya paling lambat. Dia wilayah persekutuan. Dia dicipta oleh Tun Dr. Mahathir. Dia pindahkan pentadbiran punya HQ Malaysia dari KL pergi Putrajaya. Ada sebab. Tun kata masa tu kat KL terlalu sesak. Dia kan tengah buat macam-macam pembangunan kan. KL dah sesak sangat. Jam. Nak pergi kerja apa semua susah. Jadi dia bawa keluar semua office kerajaan semua, dia letak kat Putrajaya. Itulah sampai hari ni ada tu. Faham Okay, next. Nombor 5. Bila dah ada bendera, saya pun mesti ada jata negara. Lambang negara saya. Lepas tu, saya mesti ada bunga kebangsaan. Bunga apa? Bunga raya. Siaplah. Itu jawatan kuasa fizikal. Sekarang kita ada jawatan kuasa sambutan. So sekarang ni jawatan kuasa sambutan lain macam sikit. Dia jawatan kuasa sambutan, dia fokus pada sambutan pada hari kejadian saja. Jawatan negara ke bunga? Bunga ada. Contoh negara Switzerland, bunga dia ialah bunga putih Alps. Edelweiss nama dia. Kalau negara Jepun, bunga sakura. Kalau Korea bunga BTS kot. ke bunga Blackpink ke, tak tahulah aku. Ke bunga Stray Kids ke. Oops, sorry tercakap pula Stray Kids kan. Siapa tak suka tu kan, gitu. Nampak tak? Yang minat-minat K-pop lah kat sini, Hana ke, Sarah ke, Shazana Muafah, Hani ke, Sarah ke apa kan. Saya tak menghalang awak untuk minat K-pop ya. Cuma pada muka lah. Lagu Butter BTS tak main kat Euro pada muka. Tak ada guna. Dia balas balik guys. Gurau. Tak ada apa. Tak, dia main. Actually dia main. Tapi dia bukan main sebagai lagu penutup pembukaan, tak. Dia main sebagai lagu biasa dalam stadium before match start. Dia main tu. Cuma korang army. Guys, dengar tak guys? Dia bodohkan haters guys. Dia bodohkan orang guys. Dengar tak guys? Dia bodohkan orang guys. Saya pun tak bodohkan orang tau. Saya tak bodohkan army Saya tak bodohkan peminat K-pop Dia yang buat. Shazana buat. Saya surrender Okay, jawatan kuasa sambutan buat apa? Fokus pada sambutan kemerdekaan di peringkat ibu kota dan juga negeri. Negeri pun buat ke Sam? Buat. Awak perasan tak selama ni? Dekat setiap negeri masing-masing kan? Awak tengok TV kan? Yang main dekat dataran Merdeka, betul? Tiba-tiba awak dengar sambutan kemerdekaan peringkat negeri Perak, peringkat negeri Perlis, diadakan di Ipoh, dengar tak? Maksudnya negeri pun celebrate. Sebab itu dah tradition dari dulu lagi. Okay? So jawatan kuasa sambutan dekat mana? Ada 2 tempat saja, Padang Club Selangor dan Stadium Merdeka. So semua tempat, awak nak tahu diorang buat apa, awak bayangkan Merdeka sekarang. Awak bayangkan kerajaan buat apa? Lampu-lampu jalan semua warna merah, putih, biru, kuning, betul? First ialah lampu jalan. Lepas tu, apa lagi kat jalan semua? Bendera. Masa Merdeka tu 75,000 dia pasang tu ditempah dari kilang kain di Jepun. Lepas tu kalau awak perasan, menteri dan pegawai tinggi kerajaan dia pakai pakaian yang sama Kalau perasan lah, dekat dataran tu kan, PM, menteri-menteri semua pakai baju sama je, selondon je kan.
Sebab dari dulu pun macam tu. Tunku Abdul Rahman pakai masa tu lah pakaian negeri Kedah, iaitu baju maskat. Maskat tu awak tahu tak? Yang macam untuk acara diraja, diorang selalu pakai baju hitam. Baju hitam, lepas tu ada ukiran-ukiran. Kan, jap saya nak share screen dengan awak. Saya rasa kalau awak tak tahulah, jap saya nak tunjuk sekarang juga. Sekarang saya tak kira, I don't care. Baju maskat dia macam yang royal pakai tu. Sekejap saya tunjuk Okay, saya share screen jap. Bismillah. Bukan lain. Okey, jap saya share. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nampak tak? Baju tu. Okay. Dia baju hitam. Awak nak guys, nampak guys? Baju hitam. Lepas tu dia ada ukir warna kuning. Dia sulam dengan benang emas. Hanya dipakai untuk acara kerajaan diraja. Royal saja selalu pakai. And sebab awak ingat tak apa saya jawab? Tunku kan raja. Dia ialah putera Kedah kan? Dia kan putera di Raja Kedah. Jadi dia pakailah baju ni masa merdeka tu. Sebab itu pakaian yang melambangkan status tertinggi dia. Kalau contoh PM, Tun Dr. Mahathir dulu, dia dilantik jadi PM. Masa dia dilantik, dia pergi ke Istana Negara. Dia pakai baju dengan status tertinggi dia. Baju putih ke apa tu. Lepas tu ada pingat-pingat kebesaran kan. So macam tu lah. Sebab bila awak pergi ke acara rasmi lah kan, saya nak cerita sikit. Bila awak pergi acara rasmi, pakai baju yang rasmi ikut status tertinggi awak. Kalaulah awak dapat Datuk ke Datuk Seri Datin kan nanti, bila awak dijemput ke majlis diraja, pingat tu pakai. Sebab itu bukan nak belagak tau. Itu memang status awak. Itu memang orang panggil protokol. Proses. Yes. So kerajaan menganjurkan kursus khas berkaitan dengan protokol. Kan baru cakap pakai maskat pasal ada kursus protokol. 300 orang pegawai kerajaan terlibat selama 3 hari. So apa dah akan jadi? Dah akan jadi pengawal penerangan, pegawai pengiring untuk tetamu kan. Sebab kita merdeka ni bukan kita je yang ada tau. Kita jemput wakil luar negara. And diorang masuk negara kita, diorang tak tahu apa. Nani? Annyeonghaseyo? Diorang tak tahu apa. So kau ingat diorang tengah bela-bela, siapa nak guide diorang? So pegawai-pegawai inilah dia ajar kursus protokol, dia ajar untuk bawa, okay guys, okay Mr. Yamamoto, you can go to this stage. Tunku will say Merdeka 7 times there. Contoh gitu. Kan, nampak? So kena sambut tetamu apa semua. Nampak remeh Nampak remeh. Tapi bila kita jaga benda-benda kecil macam ni, barulah orang kata, oh, layaklah Malaysia merdeka. Sebab dah bersedia. Macam tu lah kan. Gitu. So pegawai kaki tangan kerajaan diberi gaji seminggu awal. Gaji seminggu awal kau untuk memberi peluang sambut kemerdekaan. Lepas tu tiket kereta api KTM dari pantai timur terutamanya Kelantan, Ganu dijual habis semua. Semua habis, sold out. Sebab orang pantai timur pun nak enjoy merdeka sama-sama dekat dua tempat ni. Mana tak fun lah, tak thrill lah celebrate kat negeri sendiri je. Celebrate kat Merdeka dataran, itu tempat dia gitu kan. So semua pihak bekerjasama. So macam saya kata, bila nak buat semua benda, bincang dulu kan. Orang Malaysia suka benar bincang. So semua AJK, macam-macam AJK lah tu buat. Yang pertama, AJK Pusat Perayaan Merdeka, Tunku Abdul Rahman. Ni pertama. Yang kedua, AJK Kerja Pusat Merdeka, Datuk Abdul Razak. Lepas tu lagi AJK Perayaan Ibu Kota, HS Lee. Kenapa? Sebab HS Lee kan Menteri Pengangkutan, dia jagalah dekat kawasan KL. Lepas tu yang keempat, AJK Derma Perayaan Kemerdekaan. Berbanyaklah AJK dia untuk handlekan kemerdekaan negara kita. Banyaklah AJK dia. And kita boleh berbangga lah sebab kita punya urusan kemerdekaan tu smooth saja, halus saja. Okay, dah nak habis dah. Sekarang 10.3 peristiwa kemerdekaan tu sendiri. Ni nak bagi tahu ni. 10.3 kemerdekaan kita
kita disambut pada 31 Ogos. Prosesnya ada? Ada. Okay. Sekarang ni saya selalu ajar awak timeline. Betul? Timeline tarikh apa proses tu. So kau nampak, oh macam tu jadi dia. Sekarang untuk 10.3, timeline dia ialah mengikut masa. Tolong ingat. Masa. Masa means pukul berapa Datuk Harimau, gitu. Masa. Pukul berapa. Bermakna saya sambut kat mana dulu? Okay guys. Aku sambut dekat dataran dulu ke aku sambut kat Stadium Merdeka dulu? Nak tanya. Dataran dulu ke stadium dulu? Dataran ke stadium dulu? Jangan tengok buku. Dataran ke stadium dulu? Kalau korang confuse, apa? Kamera. Mana? Dataran. Ya ke? Kalau korang confuse, senang cerita. Stadium dengan dataran, tempat mana ada jam? Tempat mana ada jam? Ada jam. Tong. Elok pitih. Anjir lo. Dataran kan? Dataran ada jam kan? Yang kat bangunan Sultan Abdul Samad tu kan? Ada jam kan? So jam buat apa? Kira countdown lah. Kira countdown merdeka. Engkau kira masa 12.30 hari ke 12.30 malam? Malam. Bermakna engkau sambut merdeka. 7 kali tu kat stadium tu siang ke malam? Kalau kau tengok video lama-lama, siang ke malam? Siang kan? Anjing siang tu kan? Siut betul. So bermakna yang malam tu, yang countdown selalunya hari sebelum sampai pukul 12.31 kan? Bermakna dia bermula di mana? Di stadium tu. Aku boleh silap. Boleh di mana? Di Dataran Merdeka ataupun di Padang Kelab Selangor. Jadi macam biasa, kita buat timeline. Buatlah panjang-panjang besar-besar sikit kan. Buatlah timeline. So timeline start bila? 30 Ogos. Yang pertama 10 pagi. Ini 30 Ogos 30 Ogos 10 pagi, wakil-wakil parti perikatan semua pakai baju Melayu hitam. Hitam. Boleh ingat? Diketuai oleh siapa? 10 malam. Sorry. 10 malam. Sebab nak countdown kan? Ambil tempat duduk. Lepas tu 10.30. Okay, ini semua perikatan. Okay. Ingat clue. Ingat kata kunci. 10 perikatan. 10.30 siapa? 300 pemuda. Ambil perbarisan kehormat. Tengah padang hadap menara jam dekat Jalan Raja. Nama jalan yang Dataran Merdeka tu namanya Jalan Raja. Pernah dengar tak Jalan Raja Laut? Kan pernah dengar kan yang nanti pergi ke Sogo tu kan? Itu depan dia. Ini Jalan Raja. Sebab area tu area raja. Pemerintah Sultan Selangor area dia kan. So Jalan Raja. Perbarisan ini diketuai oleh Ismail Bontak. Bukan botak tau. Bukan botak. Yang botak korang nanti. Kalau korang SPM tak dapat aku botakkan kepala seorang-seorang. Tu botak. Ini Bontak. Lepas tu macam biasalah. Nak buat countdown berdiri 11.58. Semua lampu padam. Offline. Sebab apa? Countdown. Engkau countdown kan? 10, 9, 8. Sebelum tu lampu terang. Semua orang pasang lampu kan? So tutup. So 9.58 tutup. Offline. Pukul 12.30 malam jam pun teng bunyi kan? Teng. Sebab dah sampailah masanya 31 Ogos. Inilah detik yang paling mengharukan dalam sejarah tanah Melayu. Okay, kita dah merdeka, tak ada penjajah lagi dah. So 31 Ogos pukul 12 lampu pasang. Kan jom. Ting, surprise. Macam tu kan. Nak celebrate birthday orang kan. Kan contoh awak tengah tunggu kawan awak kan. Awak tengah buat surprise celebration untuk dia kan. Kan awak tutup lampu bilik semua kan. Dia buka pintu. Dia cakap, kenapa bilik gelap ni? So tiba-tiba awak pasang lampu. Ting. Happy birthday to you. Makan ubi kayu hisap. Lembu kata thank you. Yang tu kan. So
So sebiji dah kan ni. Lampu tutup. Lepas tu dah 12 tengah malam pasang. So bila dah pasang, apa yang terjadi? Jam bunyi je, tang, ayat pertama yang keluar dari mulut orang merdeka. Inilah ayat pertama yang keluar dari mulut mereka. So Tunku pergilah ke depan tiang mereka. Tunku Abdul Rahman pergi kat tiang bendera tu kat depan-depan. Benda pertama yang dibuat, kita dijajah oleh British. So sekarang dah tak ada dijajah. First step, bendera British iaitu Union Jack diturunkan. Okay. Adat untuk menurun atau naikkan bendera, sambil turun sambil naik pasanglah lagu. So lagu kali terakhir, for the last time, sampai hari ni pun tak ada pasang dah. Serius tak ada. Lagu God Save the Queen tu kan, lagu UK, didendangkan buat kali yang terakhir. Dah turun bendera UK, naik bendera apa? Jalur Gemilang. Yes, naiklah bendera jalur Gemilang. Adat naik turun mesti pasang lagu. Lagu Negaraku didendangkan for the first time. First time dekat sejarah, dekat depan khalayak ramai. First time, pukul 12. Okay. Lepas tu dah Negaraku, Laungan Merdeka. Berapa kali? 7. Apa-apa pun 7. Dekat dataran ke, dekat stadium ke, 7 kali. Boleh? Lepas tu sorakan merdeka 7 kali, and then Tunku Abdul Rahman tabik hormat. Dan terima tabik hormat pukul 12.10 tengah malam, Tunku ambil tempat atas pentas. So pemuda perikatan, okay, 24 orang, dia bawa pingat emas. Ini bukan pingat emas Olimpik tau. Bukan pingat emas Olimpik. Pingat emas macam pingat kebesaran. Okay, diorang bagilah kepada Tunku Abdul Rahman. Dia bagi peta Semenanjung Tanah Melayu, ni peta pisang ni, Tanah Melayu, dan juga gambar Tunku. Tulis perkataan kat bulatan tu, bapa kemerdekaan tanah air. So Sablon Jubir bagi rantai tu kat Tunku, letak kat leher dia, lepas tu laungkan bapa kemerdekaan tanah air 3 kali. Sebab tu sampai hari ini Tunku digelar bapa kemerdekaan Malaysia. Okey, boleh. Dan 12.25 tengah malam, apa buat? Tunku, bila kita dah, orang kita yang diraikan, Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan, baca kat sekolah awak, yang berusaha apa-apa, pengetua SMK apa-apa. Selalunya yang diraikan ni, dia buat apa? Selalunya apa yang dia akan buat? Dia bagi apa? Ucapan kan? Selalunya lah. Dia bawa dan nyanyi semua. Dipersilakan yang diraikan, yang berusaha untuk memberikan ucapan. Maka Tunku pun memberilah ucapan. Ucapan pertama pemimpin selepas merdeka. Kita dah merdeka betul-betul tak? Dah. Bila bendera British tu turun dan jalur naik, Negaraku didendangkan, dah merdeka. Tapi rasminya ni pasal ada doa 12.30 12.55 sorry, ada doa selamat lah, apa semua doa selamat. Dah merdeka dah. Rasmi belum? Belum. Yang rasmi, serasmi-rasminya bukan pada hari ini, pada pagi esok. Boleh katalah 31 Ogos kan, 31 Ogos ni hari yang orang Tanah Melayu tak tidur. Dia macam celebrate menang World Cup, tapi dia lebih bermakna dari menang World Cup. Lepas ni dah tak ada orang nak pijat kepala kita dah. Macam tu dah. So sambunglah. Macam biasa, sambutan 2 tempat je. Satu dataran Padang Club Selangor, satu lagi Stadium Merdeka. Kan dah bina, kau dah bina 10 hari sebelum, lepas tu kau tak buat apa-apa. Macam siut je kan. So Stadium Merdeka. Yes, kat Stadium Merdeka ni, inilah yang kita nampak paling famous tu. Yang pagi tu Tunku punya posture macam ni. Yang dia angkat tangan macam ni kan. Macam tu. Kamehameha. Bukan. Itu lain. Itu Pokemon ke betul? Lupa dah. Naruto ke apa? Kamehameha tu lain. Ni angkat tangan macam tu, merdeka 7 kali. Itu yang famous tu di sini lah. So di Stadium Merdeka, biasanya kalau pagi buta start pukul berapa? Mesti 6 pagi.
Sebab kita negara Islam start lepas subuh. Kan? Selepas subuh saya akan datang. Cik, acas ya. So, upacara sambutan diadakan di Stadium Merdeka. Perarakan. Macam awak tengok, dekat dataran, dia start dengan perarakan. Betul? Maka, benda sama terjadi di Stadium Merdeka. Beginning mesti perarakan. Mesti. Awak sekarang dah besar kan, dah masa awak hidup ni, awak nampak setiap tahun merdeka, dia start dengan apa? Perarakan kan? Mesti perarakan. So perarakan masuk, tentera orang ramai berjumlah 20,000 lah diestimatekan. Sebab maksimum orang yang boleh muat dekat dalam Stadium Merdeka pun 20,000 lebih kan tadi kan? 22,000 kan yang tadi kita bincang tadi kan? 3,000 berbumbung, betul tak? Biasalah, tempat berbumbung of course lah untuk VIP. Takkan kau pula, kau siapa nak ada bumbung? Macam tu. So, 6 pagi, 20,000 orang sampai. So, 8 suku. Macam biasa, VIP sampai lambat. Biasalah tu kan. Dia mestilah VIP sampai lambat. Kau buat majlis kan? Majlis start pukul 10. Sejam kau tunggu VIP datang, betul tak? Dia datang, lepas tu dia nak bagi ucapan dia pula. Kan? Biasalah tu. Sebab dia adat orang Melayu. Dia dulu sama je. So, 8 suku, Tunku Abdul Rahman sampai. Diikuti siapa? Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong sekali dan Duke and Duchess of Gloucester. Okay, confused. Orang British suka macam tu. Awak tengok buku teks awak. Guys, tengok buku teks. Apa dia je? Gloucester. Engkau nak sebut apa? Gloucester kan? Aku tahu. Semua nak sebut Gloucester kan? Gloucester. Salah. Gloucester. Benda yang berjela kat tengah-tengah, kau silent kan dia. Kan? Tak function kan? Gloucester. Kalau contoh kau pernah dengar tak timbulan nama dia Leicester kan? Kau nak sebut apa? Leicester ke? Leicester ke? Tak. Leicester. Kan? Orang putih biasalah suka menyusahkan orang. Aku pun tak faham kenapa. Punya panjang Leicester. Ni Gloucester. Gloucester. Salah. Gloucester. Kau sebut Gloucester dekat UK, sah kena gelap kau kena bahan nanti. Jangan malukan saya. Tolong. Okay? Gloucester. Duke and Duchess of Gloucester. So, diorang ni lah. Macam saya cakap tadi lah. Tengah malam, merdeka dah. Tapi tak official. Gue translate. Pergilah translate. Sebab kau nak translate. Kau ni. Gloucester tu nama tempat. Bukan ayat orang putih apa. Dia nama tempat. Kat UK. Okay? Duke tu tempat mana? Duke tu pembesar. Kan? So, Gloucester. Nak kau sebelah ni. Kau ni membuang masa apa? Kita nak masuk 10.4 lagi. Kesan dia pula. Kan? Okay, so 8 suku semua Duke and Duchess of Gloucester ni dia lah yang akan merasmikan kita. Dia bagi tanah Melayu kat kita. So nafiri berbunyi setiap kali pembesaran negara tiba. Nafiri ni nafiri macam trompet. Nafiri macam trompet diraja. Hanya digunakan dan dimainkan masa acara diraja saja. Bunyi dia Allah. Bunyi bingit. Tapi memang itu keistimewaan kita lah. So dia mainkan nafiri. So dekat sini apa dapat? Tunku dapat surat serah kuasa. Surat perlembagaan serahan kuasa. Siapa bagi? Duke of Gloucester kepada Tunku. Siapa saksi? Raja-Raja Melayu. Kalau korang perasan, dekat tempat Raja-Raja Melayu tu ada payung kan? Raja-Raja Melayu duduk, lepas tu ada payung, ada orang pegang payung diorang kan. Diorang tu saksi je sebenarnya. Tunku yang akan proses dia. Sebab yang proses kemerdekaan selama ni bukan Raja-Raja Melayu yang handle tau. Tunku kan. Tunku bawa pergi London lah, Tunku bawa rombongan lah. So kalau dia yang mulakan, adalah lebih baik dia yang menamatkan. Macam awak mulakan perjuangan SPM, awak tamatkan. Sesusah mana pun awak tamatkan. Boleh janji Okay, so surat perlembagaan serahan kuasa. So dah serah kuasa ni, sah lah. Dah merdeka lah. So
Tunku pun membacakanlah pemasyhuran kemerdekaan. Bab ini, nama bab 10 pun pemasyhuran kemerdekaan. Masyhur means saya memberitahu satu dunia, saya dah merdeka. Dia ajak media-media antarabangsa tengok, capture that moment. So macam biasa, ini yang paling famous Tunku sebut merdeka kan, berdiri merdeka 7 kali, betul? Lepas tu dah merdeka, kita negara orang Islam ramai, agama Islam, agama rasmi. Bila negara yang baru dilahirkan, macam awak lah, anak awak baru lahir, bapak buat apa first thing? Azan, betul? Azan kan? Bapak awak ambil baby awak, azan kat telinga kanan, betul? Sebiji macam negara. Inilah negara baru. Kita lahirkan satu negara baru. So Ustaz Hassan Azhari mengazankan satu stadium, boleh dengar. Rasa kesyukuran lah. So semua identiti negara. Macam biasa, negaraku pasang. Pasang negaraku. Bila pasang lagu, mesti sama dengan naik bendera, betul? Itu pairing. Saya naikkan bendera, kena ada lagu negaraku. So untuk mengesahkan dah merdeka, 101 dah tembakkan dilepaskan. Dah habis ke kat situ? Belum. Ada lagi proses dia. Proses seterusnya, 11 pagi pula, upacara istiadat, angkat sumpah yang di Pertuan Agong diadakan di Balai Rong Seri Istana Negara. Lepas tu lantik Perdana Menteri, lantik Jemaah Menteri, lantik Hakim Besar, lantik Gubernur ni. Angkat sumpah ni semua, pukul 11 ni, semua yang jawatan-jawatan besar negara, dia angkat sumpah lantik pada hari yang sama. Sebab awak dah form negara baru, tapi pemimpin tak iktiraf lagi. Macam mana? So inilah majlis dia. Saya bukan serentak apalah. Contoh, lepas Agong angkat sumpah, next intern PM angkat sumpah depan Agong. Lepas PM, semua kabinet dia angkat sumpah depan Agong. Lepas tu jemaah menteri lain, menteri besar bagai semula. Lepas tu Gubernur Pulau Pinang dan Melaka. Sebab dua-dua tu ialah negeri Selat. Special sikit. Besok 1.30 tengah hari. Satu setengah. Waktu apa? Waktu makan kan? Tengah hari kan? Biasalah orang Malaysia, bila kita buat majlis, mesti ada makan-makan. Penat kan dari pagi? Penat kan? Tak tidur semua, penat kan? Makanlah. So inilah jamuan tengah hari. Untuk kita panggil jamuan farewell. Ucap selamat tinggal kepada Pesuruhjaya Tinggi British Sir Donald McGillivray. McDonald, McMichael dah tak ada tu zaman dah lama berlalu Sekarang Donald McGillivray. Masa darurat dulu ada dua, betul tak? Tiga ke? Harry Gurney, Gerard Templar dengan tu kan, lain kan? Ini nak merdeka dekat-dekat Donald McGillivray. Ingat benda tu. Lepas tu, bila saya dah makan-makan farewell kan awak, saya pun berlepas lah. So, Donald McGillivray sampailah ke KLIA. Dulu KLIA bukan KLIA yang sekarang Bukan. Dulu KLIA adalah di Sungai Besi. Yes. So pelik. Semua muka toya. Semua muka pelik. Puzzle. Sungai Besi? Mana Sam? Mana Sungai Besi? Kalau awak perasan, kalau awak lalulah kat highway Sungai Besi, dekat kanan awak ada satu macam lapangan kan? Lapangan yang askap Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM tu, pangkalan TUDM Sungai Besi. Besar bapak kan? Dulu itulah KLIA. Tapi sejak zaman dah berubah, dia buka satu lagi airport, nama dia Subang International Airport. Itu international airport kita yang seterusnya kat Subang. Tapi zaman Tun Mahathir, dia buat projek mega, dia buat KLIA yang baru, yang paling mantap dekat Sepang. Itu KLIA hari ini. Subang punya airport ada lagi tau sekarang? Ada lagi. Cuma itu untuk flight kecil-kecil, flight domestik dalam negara, macam AirAsia, Firefly, macam tu. Ingat, airport pertama bukan dekat KLIA Sepang tau. Kau cakap macam tu depan cikgu sepak kau. Tak ada dekat Sungai Besi. Boleh So dia pergilah ke airport KLIA, baliklah England. So rasmilah, dia dah belah, tak ada pengaruh British. Kita pun
Merdeka. So dia dapat baris apa, kehormat lah, red carpet lah kan. Kita nak sebut goodbye kat dia, tanda kita respect dia, kita farewell kan dia, goodbye. So kita bagilah penghormatan. So regiment battalion keempat askar Melayu pun kata okay, bye bye. Gitu. Okay, boleh. Dah 10.3 pun habis. Masuklah kita ke part yang terakhir, 10.4. Boleh? Okay, relax dulu, seminit dua dulu. Nampak macam British sedih je. Sedih lah bang. Sedih lah sebab kita memberikan lubuk, kita lubuk kekayaan dia. Dia lepaskan. Dia terpaksa lepaskan. Sebab kita dah tuntut janji dia dah. Kan? Siapa suruh kau buat deal? Siapa suruh kau menggatal buat deal? Alah, nak merdeka boleh. Kenalah bersatu padu. Kan dah kena. Padan muka kau. Kan dah bersatu. Kan dah kena. Lepas tu ada dekolonisasi pula kan. PBB ingat tak, dasar untuk lepaskan semua tanah yang dijajah, betul? So apa pun kita dah keluar. Nanti ni 10.4 kesan kemerdekaan. Dia ada satu lagi, apa macam cakap kita join Commonwealth. Commonwealth means negara-negara yang pernah dijajah British. Ada persatuan dia. Macam alumni lah, alumni kan. Alumni pelajar-pelajar yang pernah dijajah British. Siapa? Malaysia gitu. Itu Commonwealth lah kan. Okay, so relax je, seminit 2. Saya akan sambung 10.4. Lepas tu kita tutup tirai syllabus form 4. Okay, boleh? Sebelum tu nak tanya, ada soalan? Faham? Rasanya bab ini tak ada yang complicated sangat. Sebab dia mau tu cerita saja. Kan, dia mau tu, yelah, benda ni kita dah tahu. Cuma secara fakta sejarahnya nak tepat lagi. Apa jadi, macam tu je. Kan? Soalan dia takkan tanya. Dia takkan tanya tau. Dia takkan tanya, pada pukul 11.58 apa terjadi di stadium, apa terjadi di Padang Club Selangor. Dia tak tanya. Oi, memang matilah. Cuma kan kadang-kadang dia nak perangkap awak kan. Dia saja tanya, terangkan kronologi situasi kemerdekaan di Padang Club Selangor dan Stadium Merdeka. Tiba-tiba dia nak tanya 8 markah. Macam tu. Tak payah gelabah, relax je. Cerita 4 situation cukup. Kan? Kan saya cakap FHC tambah I kan? Fakta 2. Bagilah 2 fakta dekat dataran Padang Club Selangor. Bagi 2 fakta dekat Stadium Merdeka, betul tak? Okay, dekat Padang Club Selangor, mana yang kau paling nampak paling signifikan lah, paling penting? Pukul 12 kan? Kau cerita lah pukul 12. Pukul 12 Merdeka, Union Jack turun, lagu God Save the Queen. Lepas tu negaraku dikumandangkan, first time dekat umum, naikkan bendera jalur Persekutuan Tanah Melayu ataupun jalur Gemilang. Lepas tu situasi kedua dekat Padang Club Selangor, dia bagi pingat emas dekat Tunku Abdul Rahman. Ada peta Semenanjung Tanah Melayu, lepas tu ada muka dia. Lepas tu rantai dikalungkan. Dah, bapa kemerdekaan tanah air. Ucapan doa siap. Sebenarnya awak cerita pasal yang belum masuk stadium lagi, dah 8 markah dah. Isi huraian berjela. Dah cukup. So awak masuklah dekat ni. Kalau lah dia nak perangkap awak, kalau dia nak pedajal awak kan, dia nak pedajal suruh dia ceritakan pula. Kadang-kadang ada tau, dia saja nak kenakan awak, ceritakan peristiwa. Kadang-kadang ada. Itu sebab saya jawab macam ni. Apa jadi lepas tu? So awak faham, lepas ni, lepas ni jamu makan. Yalah, orang Melayu kan suka je buat jamu makan. Macam tu kan. Okay, saya padam. Okay, saya padam. Saya memadamnya. Bismillah, kita tawakal tu Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dah berdoa dah kau. Itulah. Saya dah malas dah. Yalah, kita pun dah nak habis syllabus form 4 lah. Form 5, syllabus form 5 saya tak sure lagi saya boleh ajar sampai bab 10 ke tak. Sebab kita dah pertengahan Julai, betul? Lagi 4-5 kelas je saya boleh ajar awak untuk sampai habis bulan Julai. Kan? Sebulan habis. Lepas tu bila masuk Ogos, saya tunggu ni. Saya tengah tunggu result UPU. Lepas tu saya tunggu dapat jadual asasi saya ke jadual
Kalau saya masuk matrix, ada dah cara matrix dia, ada dah. Bukan ada secara apa? Bukan ada yang khusus. Cuma dah ada bila start. Kalau saya masuk matrix lah, kelas saya start 28 hari bulan. Gila bapak dia. Kalau contoh asasi saya tak tahu, lambat sikit kot. Jadi saya menunggu jugalah. Okay. Kalau lah saya boleh habiskan, Alhamdulillah. Kalau tak boleh, mungkin kita akan habiskan setakat yang termampu je. Maybe sampai bab 4 form 5 je ke, bab 5 form 5 je ke. Okay. Boleh Apapun, asalkan saya nak tolong awak semampu yang boleh. Penat tau, penat. Saya belajar silibus awak, saya pun penat. Aku pun tak tahu lah kenapa aku semangat betul nak belajar bab korang, silibus korang. Penat. Tapi jangan kecewakan saya. Okay? Jangan kecewakan saya. Bagilah saya A. A plus ke. Kan? Sejarah nak A plus senang je. In fact, sejarah lah antara subjek paling senang dapat A plus dalam SPM. Subjek lain complicated sikit. BM lagilah complicated. Saya pun pening dengan silibus awak. BI senang. BI awak saya jealous. Sebab BI awak ada 4 section, 25 markah mendengar, 25 markah lisan. Betul tak? 25 markah essay, 25 markah lagi comprehension. Kau full mark mendengar dengan lisan, automatic 50 markah, kau dah A dah. Kau dah A SPM. Macam tak function je BI tu. Geram pula aku. Geram aku. So bersyukurlah anda yang mampu. Bersyukurlah. Jom kita tamatkan hari ini dengan 10.4. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Okay. Macam yang saya selalu ulang, dulu sampai sekarang, benda sama saya cakap. Kalau tak tahu and tak faham, sentiasa kembali ke pangkal jalan. Sentiasa. P-E-S. Sentiasa. Politik, ekonomi, sosial. Kadang-kadang untuk bab ini tambah A. Pesta. Kalau selalu PES kan? Ini tambah A. Pesta. Kenapa? Sebab bila saya dah diiktiraf oleh negara-negara lain, sebab saya dah merdeka dan berdaulat, saya boleh tak menjalinkan hubungan dengan negara lain? Boleh. Bila dah boleh, maka saya pun ada hubungan antarabangsa. Jadi, untuk masuk silibus form 5 dan ke atas, bukan lagi PES sahaja, PES tambah A, iaitu hubungan antarabangsa. Yes, boleh? Okay, so kesan kemerdekaan ada 4. Kesan terhadap politik. Yang pertama, perlu ke saya ulang? Tak perlu. Awak baca Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Pentadbiran yang paling pertama sekali, sistem yang saya selalu cakap, sistem yang digunakan ialah sistem raja. Yes, raja berperlembagaan. Yang di Pertuan Agong ialah YDPA ketua negara. Betul. Dia ketua negara, tetapi ada kuasa tertentu saja. Seperti yang tertakluk dalam perlembagaan. Sebab apa? Tak nak raja atau agong tu nanti gila kuasa ataupun menyalahgunakan kuasa. Jadi kita letak dia bawah satu perlembagaan. Santai. Tapi saya kata untuk perlembagaan mesti ada pairing. Raja berperlembagaan dan ada demokrasi berparlimen. Jangan pisahkan aku dan dia. Ini pairing. Jangan tinggal. Kalau kau cakap parlimen, mesti ada raja perlembagaan. Sebab inilah yang membezakan demokrasi kita dengan negara lain. Malaysia satu-satunya negara yang macam ni. Dua benda tu. Boleh. Boleh. Kan? Ada lagi satu UK. Sebab kita kan selalu follow UK. Okay lah. Boleh lah. Kan gitu. Boleh Demokrasi berparlimen. Okay. Demokrasi berparlimen bermakna demokrasi bermakna rakyat. Rakyat pilih pemimpin, betul? Rakyat pilih pemimpin untuk jadi wakil rakyat di parlimen.
Melalui apa? Bab 8 cakap pilihan raya. Tu sebab kita belajar semua dulu. Kesan ini, kesan kemerdekaan ini sebenarnya rangkuman bab 1 sampai bab 10. Percayalah cakap saya. So, hak bersuara rakyat memilih menentukan hala tuju masa depan negara, pilihan raya. So, parlimen, bila masuk parlimen, wakil rakyat buat apa? Menggubal undang-undang. Gubal undang-undang. So, ini peringkat persekutuan. Kalau gubal undang-undang peringkat negeri, namanya apa? DUN ataupun Dewan Undangan Negeri. So, lebih berkesan lah. Negeri ada kuasa dia, persekutuan yang besar ada kuasa dia. Nanti masuk form 5 ada dekat bab persekutuan kan, ada dua senarai, betul? Senarai persekutuan dengan senarai negeri. Betul tak? Betul kan? Ada kan? Mana itu kuasa yang mana persekutuan ada, yang mana kuasa negeri guna. Yang ada hak dia. So takkan melanggar hak masing-masing lah. Boleh. Politik lagi politik dah selesai ke? Belum. Pentadbiran belum selesai. Ini sistem dia. Orang ni belum. Orang dia siapa? PM kita siapa? Tunku Abdul Rahman. Timbalan Perdana Menteri siapa? Orang yang selalu dengan dia. Yang berkepit je dengan dia. Pergi London, dia. Balik sini, dia. Ni, dia. Ya, betul. Datuk Abdul Razak. Bila dia jadi PM nanti, dia jadi Bapa Pembangunan Negara, dia akan keluarlah nama Tun Abdul Razak. Gitu. Setakat ni, hanya Datuk Sri Najib je yang dia tak dapat gelaran Tun lagi. Sebab walaupun dia dah ex-PM, dia tak dapat Tun lagi. Tapi dia dah ada bapa dah. Dia bapa transformasi. Boleh Okay. Ni bukan politik apa tak, ni just umum Okay, next. Bila dah ada jawatan semua, Datuk Abdul Razak lepas tu, Tunku Abdul Rahman, dia nak memerintah kena ada kabinet dia. Kena ada menteri-menteri yang dipercayai dia. Ingat tak sistem ahli? Ingat tak? Kabinet bayangan dia. Yes, kabinet bayangan dia. Sekarang, jadikan kabinet pertama tu sedia kala, sama macam asal, macam kita baru belajar minggu lepas, sebiji, maka kabinet ialah kabinet yang sama memerintah negara. So, Persekutuan Tanah Melayu pun ada menteri luar. Ini untuk apa? Untuk tambah untuk hubungan antara bangsa. Siapa menteri luar? Tunku Abdul Rahman. Sebab apa? Dialah yang ada pengalaman selama ni, betul tak? Dialah yang pergi rombongan London, dialah yang berunding dengan itu, dengan ini. So, dia ada pengalaman dengan negara luar. Dialah selayaknya jadi menteri luar. Lepas tu, kerajaan yang baru ni, kita baru cipta something, mesti ada cabaran kan? Mesti ada macam, ada je benda yang tak jadi. Ada je benda yang something wrong, betul tak kan? Mesti ada punya. So, mesti ada cabaran. Yang pertama, cabaran dia nak ganti pegawai Eropah. Okay, dengan rakyat tempatan. Cabaran pertama. Yalah, orang Eropah semua dah keluar. Kan? Pegawai Eropah yang terlatih kat pentadbiran jadi kerani lah, jadi pegawai, jadi setiausaha kewangan apa semua dah keluar. Dah tak ada dah. Sekarang dia dah merdeka ni, kita berdiri sendiri. Tak ada orang dah kacau kita, hasut kita, tak ada. Tapi kita pengalaman mentadbir dah ada ke belum? Dah. Engkau pelik. Mana ada? Awak lupa sistem ahli tu. Sistem ahli, kabinet kan melatih pegawai tempatan untuk memimpin. Sekarang saya dah dilatih, saya memimpin lah. Dah merdeka kan? So sekarang masih ada cabaran lah kan? Cabaran ialah bukan senang, betul tak? Kadang-kadang macam awak lah, berlatih kan? Contoh awak buat Maths, awak buat sejarah. Dekat dalam kelas, cikgu bagi awak soalan yang senang-senang kan? Oh, boleh jawab ni. Balik rumah, cikgu bagi homework kan? Ya Allah, susahnya macam mana nak siapkan homework ni? Masuk exam, awak tak belajar benda tu, masuk. Kan macam tu, kan? Senang, benda real dia susah bapak dia. Sama lah. Dah berlatih dah. Dah latih dah sistem ahli. Tapi yang realnya mesti akan susah. Itulah cabaran dia. Yang kedua, penggantian tempat sukar. Tempat sukar, penggantian sukar macam bidang-bidang tertentu lah. Contoh bidang profesional, pendidikan, keselamatan, pertahanan. Kita tak terlatih habis lagi kan?
So susah nak mencari orang yang layak. So apa penyelesaian? Mereka buat penggantian pelantikan semua secara berperingkat. Maksudnya yang ada pengalaman lantik dulu. Yang ada ruang-ruang kosong ni, letaklah pegawai yang mentah-mentah dulu. Letaklah dulu. Samping tu kita latih dia lagi. Sebab setiap cabaran, setiap masalah ada cara penyelesaian dia. Boleh faham? Dah, politik dah siap. Ekonomi dah pula. Saya dah cakap dah. Awak sesat macam mana pun, kembalilah ke pangkal jalan. PES tambah A. Betul tak? So, PES. Ekonomi pertama sekali buat rancangan Malaya pertama. Kenapa Malaya? Kenapa bukan Malaysia? Sebab kita belum jadi Malaysia lagi. Sabah, Sarawak, Brunei belum ada. Remember that. Sentiasa ingat benda tu. 1956 sampai 60. Kenapa 60, cikgu? Sebab 1960 tamatnya darurat. Habiskan dekat situ. So rancangan Melayu pertama nak pastikan ekonomi kita dia tertumpu di mana? Di luar bandar. Korang ingat? Okay, di luar bandar. Kita nak orang luar bandar pun sama maju dengan bandar juga. Lepas tu mempelbagaikan keluaran ataupun hasil pertanian. So kita tak terlalu bergantung pada contoh kita kan. Kita ni orang Melayu ni dia selalu kerja dekat bertani atau orang getah je lah apalah. Kita terlalu bergantung pada satu sumber tau. Bayangkan nanti kalaulah getah harga dia jatuh, dunia dah tak pakai getah kan. Kita nak kat mana lagi? Dah tak ada duit. Jadi kita dah merdeka sekarang, tak boleh bergantung dengan orang. So kita kena sentiasa berikhtiar cari sumber baru. Jadi sebab itu rancangan Malaya pertama, dia plan rancangan 5 tahun dia panggil. Ini rancangan 5 tahun yang pertama. Rancangan Malaya pertama. Rancangan pembangunan negara lah. Kan? So dia bagi macam tu. So nanti orang yang miskin akan kurang. Bila miskin kurang, jawapan seperti seekor burung. Bila miskin kurang, peluang kerja tambah. Peluang kerja tambah, pengangguran tanam anggur kurang. Pendapatan akan naik. Bila pendapatan naik, sara hidup rakyat okey, bagus. Bila hidup bagus, ekonomi juga meningkat. Ekonomi bagus, politik stabil. Politik stabil, sosial juga harmoni. Ingat tak saya punya perkaitan tu? Dah digunakan di sini. Okey, yang kedua, saya kata apa? Rancangan Malaya pertama nak tingkatkan luar bandar kan? Betul tak? Jadi kita nak fokus pada luar bandar. Kita buat apa? Kita buat Felda. Felda wujud sampai hari ni Kan wujud kan. Awak tengok sini wujud. Felda tu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Dia buat tanah baru. Okey. Dia mewujudkan tanah baru besar-besaran. Ni besar-besaran. Okey. Untuk pertanian, satu pertanian tani, satu penempatan semula masyarakat. Okey, dia pindahkan kita ni kat luar bandar ni, kampung-kampung ramai. Okey, kita nak majukan salah satu kawasan tu jadi maju, kita tak boleh berpecah belah. Bersatu teguh, bercerai roboh kan. So, sekarang saya bawa ramai-ramai orang luar bandar together, letak kat satu tempat. Letak dekat satu tempat, nama dia Felda. So, dia khaskan. Felda, contoh, Felda Palung, Negeri Sembilan, tanam getah. Felda Trolak kat Perak, tanam kelapa sawit. Dia khaskan satu tempat tu untuk satu industri. Jadi mereka boleh majukan ekonomi mereka sendiri dengan hasil tersebut. Itu sebabnya dikumpulkan. Kalau contoh, kalau dia tak kumpulkan dalam tanah Felda tu, nanti orang kampung buat apa? Kampung tu buat getah, kampung tu kelapa sawit, kampung tu buat getah lagi, kampung tu kelapa sawit lagi, kampung tu padi pula, kampung tu celaru. Tak ada sistem. So inilah sistem dia di luar bandar, mengikut rancangan Malaya pertama. So untuk bangunkan luar bandar ni adalah juga kementerian dia. So Kementerian Luar Bandar, maksud Majlis Pembangunan Luar Bandar, bagi kemudahan asas, bantuan semualah. Ada benda yang handle lah, kerajaan tolong lah. Lepas tu, last sekali ada rancangan buku merah. Okay, buku merah ni tak payah risau. Buku merah ni is more to
semua plan rancangan Malaya pertama ni, semua plan untuk bangunkan luar bandar, plan itu, plan ini, dia punya perkembangan, dia punya rekod, dia punya analisis, itulah buku merah. Itu je. Bagi report, report pasal rancangan Malaya pertama, plan pertama nak bangunkan negara, ada dalam buku ini. Bukan buku merah Soviet Union bukan buku merah komunis aku sepak pun nanti, salah, bukan. Okey, ini untuk pembangunan negara. Maka dengan itu, apa tu, buku merah jangan lupa bawa, gitu, buku merah jangan lupa bawa, kan. So secara tak langsung siaplah ekonomi. So tinggal dua je lagi, sosial dan juga antarabangsa. Kalau awak sesat kembali ke pangkal jalan, sesat kembali ke pangkal jalan, awak tak payah nak pergi jauh-jauh, awak tak payah nak ingat balik apa. Ingat pesa, politik sudah, ekonomi sudah, sosial belum, antarabangsa belum. Jom kita explore. Sosial banyak benda. First ialah pendidikan. So bila pendidikan, kita dah belajar hari itu ada penyata raza, betul? Penyata raza untuk menyatu padukan negara, betul tak? So pendidikan ialah alat perpaduan. Maka apa yang jadi, razak dah settle, ada orang baru pula yang ganti, namanya penyata Rahman Talib. Ini pada zaman-zaman 60-an. Siapa Rahman Talib? Nama dia Abdul Rahman Talib, Menteri Pelajaran. Kan? Macam Razak hari tu pun dia Menteri Pelajaran juga. Tu dia bagi penyata dia. Ni dia menteri baru. Dia macam mana cakap dia kaji balik. Kita kan suka mengkaji kan. Saya akan mengkaji semua ni kan. Suka mengkaji. So kaji balik semua, dia buat penyata Rahman Talib. So penyata Rahman Talib ni dia bagi penekanan. Kalau dulu kita belum merdeka, tu kita kena belajar bahasa Inggeris lagi kan. Sekarang dah merdeka, kita utamakan bahasa kebangsaan kita. So bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sini lah. Dah merdeka kan. British dah tak ada dah nak paksa kita buat itu, buat ini, tak ada dah. Okay, dekat sekolah. Yang kedua, di sinilah lahirnya DBP. Apa tu guys? Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau awak hari ni lah, jasa dekat awak kan, awak cari maksud perkataan, keluar kamus DBP, keluar. Okay, dengan bahasa dan pustaka, apa function dia? Okay, dalam perlembagaan pasal 152, dia kata, pasal 1/152, dia kata bahasa Melayu perlu jadi bahasa kebangsaan. Tapi bahasa lain boleh diamalkan. Nak tanya, kalau BM jadi bahasa kebangsaan, tapi tak ada agensi yang mengukuhkan status tersebut, adakah bahasa Melayu itu diberikan keistimewaan? Tak. Dah awak tak letak benda nak kawal dia, nak kontrol dia, nak kontrol dia. Jadi DBP lah agensi yang mengawal dia. So ditubuhkan 22 Jun dekat JB. So dulu dia letak benda ni bawah Kementerian Pelajaran. So pendidikan kan, pendidikan yang banyak guna bahasa, betul tak? Okay, so next ada Jabatan Penerangan. Jabatan Penerangan kerajaan bagi maklumat dekat rakyat dengan berkesan. So dia bagi info-info. Sekarang pun ada Jabatan Penerangan, ada. Serius ada. Okay, dia sekarang mau tutulah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Itu hari ni punya. Okay, dulu Jabatan Penerangan. Sekarang ada juga bawah tu. So sekarang pun ada Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Penerangan bawah ni pun ada. So menerangkan apa kerajaan punya agenda, apa kerajaan nak buat dekat rakyat. So biar rakyat faham. Oh, PM nak buat tu malam ni. Oh, PM nak buat PKP lagi. Oh, PM kata kena vaksin semua orang. Macam tu. Kan? Itulah peranan Jabatan Penerangan. Lepas tu untuk kesihatan. Kesihatan senang saja. Buat lagi banyak hospital. Benda-benda basic lah. Buat hospital, pulihkan isu sosial. Lepas tu kemudian asal. Siap. Sosial dah habis.
Antarabangsa lagi senang. Antarabangsa, awak nak ingat, awak nak faham kaitan dia senang. Senang. Awak tak payah nak hafal panjang-panjang bapak. Tak perlu pun. Antarabangsa senang saja. First kali bila dah buat satu kementerian luar, dia hantar dua orang menteri ke PBB jadi menteri luar, Tun Ghazali Syafi'i satu dengan Tun Dr. Ismail. Dua orang ni dua diplomat yang sangat hebat. Sangat hebat. Banyak isu antarabangsa dia orang tolong settlekan. Yang isu ganyang Malaysia kan, yang korang belajar masa form 5 kan, ganyang Malaysia, konfrontasi, diorang pun tolong settlekan di peringkat PBB dengan international stage. So nama kita tak kotor. So diorang memang pandai lah, strategis yang hebat lah. So macam yang saya cakap, dia sertai PBB satu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kita ialah ahli yang ke-82. Tahun sama merdeka, tahun tu juga masuk PBB. So, bendera kita dikibarkan di HQ di New York. HQ PBB kat New York tau. New York. Pada 15 Oktober tahun yang sama juga. So, kita ikutlah PBB. Hak asasi manusia kan. Kita memperjuangkan macam-macam lah. Kalau awak baca Form 5, bab 10, bab 9 dasar luar kita kan, Form 5 punya, dekat situ dia explain habis baik lah pasal kita dalam PBB. Itu nantilah kita akan belajar nanti. Cuma sekarang kita belajar asas je. Lepas tu kita pun ada misi pengaman PBB. Contoh, misi pengaman ni, ada negara ada konflik. Contoh macam Kongo. Kongo kat Afrika dulu. Kongo, tahun 1960, ada konflik perang dekat negara dia kan. Cuba dengar ni guys. Ada konflik perang. Lepas tu, PBB ni, dia tak ada askar sendiri tau. Sebab PBB bukan negara. Dia sebuah persatuan negara-negara. Dia persatuan je. So, persatuan ni, dia ada tentera sukarelawan saja yang negara-negara anggota dia hantar. Jadi askar PBB selalunya pakai topi warna biru. Kalau korang perasan dia pakai topi biru. Topi biru pasal ada vest biru dia lah apa semua kan. Dia pasukan pengaman, ada konflik, dia masuk hanya mengamankan keadaan dan pastikan keselamatan rakyat dia je. Dia tak boleh involve dalam perang tau. Tak boleh. Senjata yang diorang bawa, yang PBB bagi kat diorang, hanya untuk defense, self-defense. Kau tak boleh acukan kat musuh, bang, kau tembak. So, apa function kau? Kau dah bukan PBB dah. Kau dah bukan berkecuali dah. Kau dah menjoin dalam perang pula. Macam tu. Just mengamankan keadaan. And apa yang bestnya je lah, kita diberi amanah oleh PBB ke Kongo nak amankan diorang. Imagine, Merdeka 57. Kan? Timeline. Merdeka 57. Baru 3 tahun, babe. Baru 3 tahun, babe. 60 dah diberi amanah untuk amankan negara orang lain. Engkau baru setahun jagung ni, 3 tahun kau dah amankan negara lain. Apa benda ni? Tapi disebabkan legend kan, menunjukkan betapa matangnya kita untuk memerintah sampai kita boleh mengamankan negara lain. So kita memang dihormati lah di mata dunia. Kan dah cakap itu pentingnya pentadbiran yang aman, yang normal, yang berpengalaman, yang terlatih. Boleh faham kat situ. And last, kita pun juga ada Commonwealth. Betul? Commonwealth macam saya cakap tadi lah, negara yang pernah dijajah oleh British. Lepas tu kita juga masuk blok sterling. Ini ekonomi. Blok sterling maksudnya, sterling bukan pemain England tau. Bukan pemain England yang diving masa Euro tu, yang diving dapat penalti tu bingai namanya. Bukan sterling tu tau. Sterling ni pound sterling. Pernah tengok cerita Piramli? 5 juta pound sterling. Masa zaman Piramli, kan? Masa zaman Piramli tu, Piramli hidup zaman 60-an. Dia buat movie tu 60-an, movie Bujang Lapuk tu. Bila 60-an, kita baru je merdeka. Okay guys, bila kita baru merdeka kan, kita macam mana? Macam awak lah. Awak baru lahir, awak boleh terus berjalan tak? Awak boleh tak? Nangis, susah awak bangun berjalan. Boleh tak? Tak boleh kan? Awak kena merangkak dulu, betul? Awak kena merangkak dulu. Lepas tu mak ayah awak kena tolong awak bangun sikit, dukung awak.
baru awak boleh independent dengan sendiri. Macam kita lah. Kita dah merdeka, negara baru-baru je lagi. Ini analogi untuk bab ini. Kita baru merdeka. Kita tak boleh menggunakan semua benda sesuka hati. So, block sterling ni gunakan pound sterling. Pound sterling ni mata wang UK dalam urusan perdagangan antarabangsa, PA. So, perdagangan antarabangsa, so kita ni pula pendapatan kita tinggi tau. Sebab biji timah dengan kita punya getah memang orang nak. Kan? Sebab itulah diorang berlumba-lumba jajah kita kan. Sebab kita ni berharga untuk mereka. Jadi kita punya nilai besar, so ekonomi kita mantap. So bila ekonomi kita mantap, sistem Commonwealth tadi, Commonwealth Preferential Tariff System, kira sistem keutamaan tarif Commonwealth tadi memperkukuhkan ekonomi hari dia. So kita dah strong kat sini. So ekonomi kita pun akan jadi kuat juga. Macam saya cakap tadi, baby lah. Baby, awak nak bangun pun susah. Contohlah kalau orang tumbuk awak boleh tumbuk dia balik tak? Tak boleh kan? Tak boleh kan? Asalnya awak mati on the spot kot. Kan? Sebiji macam negara kita. Kita tolong ingat timeline. Dah 1960 ke belum? Belum. Darurat kita tak habis pun lagi. Komunis belum habis pun lagi. Adakah kita sudah selamat? Belum. Kita dah merdeka tak? Sudah. Selamat-selamatnya tak? Belum. Jadi kita adakanlah kerjasama pertahanan. Kita minta tolong UK, Australia, New Zealand, minta tolong. So tunggu pula kerjasama baik dengan Commonwealth. Lepas tu sebab kita punya kekuatan pertahanan belum cukup. Baru merdeka. Tentera pun tak ambil lagi ramai-ramai. Tak buat lagi kerahan tentera pun. Kan? Kita punya sistem sedang membina, sedang membesar. Takkanlah kau nak jadi gangster pula, nak cabar orang lain. Kau sendiri pun bawa kecil-kecil lagi. Kan? Memang kecil-kecil cili padi. Betul. Kadang-kadang kau gigit cili kau rasa pedas tau. So jadi janganlah overconfident sangat. Boleh faham dekat situ. So last sekali, bila tu kita buatlah AMDA. AMDA tu maksudnya apa? Anglo-Malayan Defence Agreement pada tahun 57. Anglo ialah bangsa. Anglo-Saxon Europeans. Anglo, bangsa orang putih. UK. Malayan bermakna tanah Melayu. Defence bermakna pertahanan. Agreement bermakna perjanjian. So perjanjian pertahanan. Ada faham dekat situ? Alhamdulillah. Tamatlah bab 10. Okey.